Hai semua, Assalamualaikum. Hari ini kita nak belajar buat kuih seri muka bunga telang ya. Kuih ni kalau nak tak guna bunga telang pun boleh, beras pulut biasa pun boleh juga. Okey, kita sediakan bahan ni, ada beras pulut yang kita dah rendam dengan serbuk bunga telang ataupun bunga telang tu ya. Dah jadi dia warna biru lah. Okey, beras pulut biasa, santan dan air. Ini untuk bahagian bawah. Dan juga ada garam ya untuk naikkan rasa lemak pada pulut tu. Okey, mula-mula beras pulut ni kita dah siap-siap masuk dalam loyang yang kita nak kukus beras pulut ni. Kalau kita nak masak atas api pun boleh, tapi kalau kita kukus kita tak akan ada kerak lah beras pulut ni kan. Lebih cantik lagi lah, semua boleh guna. Okey, letak garam untuk perasa. Mesti ada rasa lemak-lemak masin ya untuk dia punya bahagian bawah ni. Sebab atas nanti lemak-lemak manis, bawah ni lemak-lemak masin. Baru dia ngam lah kan rasa dia. Okey, letak santan dan air pula. Kita kacaukan bagi ada rasa garam tadi tu dah sebati. Dan kita ratakan sedikit. Kemudian kita boleh letakkan beras pulut yang dah kita rendam dengan bunga telang tu ya. Yang ini kita nak letak sebelah-sebelah pun boleh. Akak saja je letak atas-atas macam ni. Nanti memang warna dia akan bercampur-campur juga. Kalau kita nak buat sebelah je, warna dia mungkin akan ada putih sikit, biru sikit. Yang ini sebenarnya dia lebih kepada biru semua. Tapi ada biru yang nampak pekat, ada biru yang nampak cair sikit. Macam tu. Okey, air dah kukusan dah mendidih. Kita boleh letakkan pulut untuk kita kukus. Okey, bila dah beberapa minit, kita kena buka penutup dan kita balik-balikkan beras pulut ni ya, supaya dia masak sekata. Tengok kalau kita kukus, memang kita tak akan ada kerak-kerak di bahagian bawah ya. Dia lebih cantik lah. Tapi kalau kita tak ada pengukus, kita lebihkan sedikit beras pulut dan kita masak atas dapur macam biasa. Tapi mesti kena perhatikan ya. Okey, kita tutup dan kukus semula supaya dia masak dengan betul ya. Dah siap pulut kita ni masak. Ini beras dia tak adalah, beras pulut ni tak lembik lah. Ngam-ngam masak je kan. Tapi kita balik-balikkan tadi sebab kita nak bagi dia betul-betul lembut. Supaya cantik. Okey, kita akan dapat ngam-ngam 2 bekas ni. 2 bekas mini Jadi kita tekan-tekan. Kalau kita tak ada senduk besar, guna sudu pun boleh. Guna saja apa-apa pun boleh. Ada yang tempat tekan untuk kuih talam kan. Pun boleh gunalah. Okey, dah siap. Sementara tu kita sejukkan sedikit saja. Kemudian sambil sementara nak sejuk tu, kita akan buat bahagian atas pula ya. Ada 3 jenis tepung, gula, garam, santan, air dan air daun pandan ya. Bahannya. Okey, kita tepikan sekejap. Kita nak letak dalam periuk yang kita nak masak ya. Akak tak letak dalam bekas. Kalau kita nak
kacau dalam bekas dulu, kemudian baru nak letak dalam periuk ni pun boleh juga. Tapi biasalah malas nak basuh kan, jadi terus je letak adun dalam ni beras pulut, tepung beras, tepung ubi kayu, ketiga-tiga jenis tepung ni. Kira bahan kering lah kita letakkan dahulu. Kita tambah garam untuk naikkan rasa lemak-lemak manis nanti kan. Kemudian gula. Okey, kacau sebati dahulu bahan-bahan kering ni. Hati-hati perlahan-lahan. Agak-agak sebati sikit lah kan. Kemudian baru kita letakkan santan. Nak letak air dulu pun boleh. Air daun pandan dulu pun boleh. Yang mana-mana dulu pun boleh. Terpulang pada kita. Tapi letak sikit-sikit. Satu persatu dahulu ya. Jangan letakkan kesemuanya dahulu. Sebab nanti takut tepung ni berketul-ketul. Kalau dah berketul, kita kena tapis. Baru cantik kan adunan kita. Ini bila dah agak macam likat, cukup cecair dia. Kita kena kacau laju-laju sikit supaya tidak berketul. Nampak smooth cantik je kan? Bila dah tak berketul macam ni, barulah kita boleh letakkan ke semua air daun pandan dan ke semua air. Air ni pun letak setengah dahulu. Sepatutnya 100 gram kan? Tapi akak letak 50 gram dahulu. Sebab nanti masa masak, kita akan tambah lagi Okey, masak atas dapur dengan api yang sederhana besar. Kita perlu rajin kacau supaya dia tidak hangit dekat bahagian bawah. Dia memang akan berketul-ketul sikit bila dia dah makin pekat kan. Jadi sebab tu standby yang 50 gram lagi air kita masukkan kemudian. Nampak dia dah macam dah pekat, dah berketul-ketul kan. Jadi 50 gram air ni air panas kita guna. Kita masukkan sikit-sikit dan kita kacau lagi. Kita nak bagi adunan ni tak nampak berketul berbiji-biji sangat lah ya. Nampak licin sikit. Dan nampak berkilat juga tidak berketul-ketul besar ni kan. Nampak lembut smooth je kan. Okey. Bila kita dah letak air ni, kalau kita nak adunan lebih cantik, kita perlu kacau dengan pantas, dengan cepat. Okey, habiskan air. Kalau rasa macam berketul lagi, lepas kita dah kacau ni, mungkin kurang air sebab jenis tepung berbeza. Jadi kita tambahkan sahaja sikit lagi air panas sampai dia cantik likat dan berkilat ya. Nampak kita kena kacau laju-laju sebab kita nak bagi tepung ni akan jadi licin, pekat, likat, cantik ya. Okey, bila dah cukup air, memang dia akan jadi licin, cantik. Dan dia akan berkilat. Itu maksudnya, tepung ni dah cukup masak, dah cantik ya.
Dah siap. Okey. Kita boleh letakkan atas beras pulut ni. Jangan sampai beras pulut kita kat bawah tu dah sejuk betul. Yang cantiknya dia macam suam-suam sikit. Baru dia melekat cantik. Kalau kita keluarkan seketul kuih ni dari bekas, walaupun bekas mini ni, kita masih boleh keluarkan seketul. Masih cantik lagi kalau kita keluarkan seketul. Tak ada pecah ke apa. Walaupun resepi ni tidak menggunakan telur ataupun tepung gandum. Tapi dia masih boleh keluarkan adunan kuih kita ni satu sebiji. Cantik, elok sahaja. Okey? Nampak dah siap. Kita kena sejukkan dahululah. Kuih ni tengok boleh lekang. Kalau kita dari tepi tu kita tolak pun, dia tidak melekat pun. Cantik saja kan? Jadi kita boleh sejukkan dahulu. Dah betul-betul sejuk baru boleh hidangkan dan makanlah. Baru dia cantik. Okey? Nampak dia dah betul-betul keras, kental kan? Dia bukanlah keras, dia memang lembut-lembut, boleh goyang-goyang macam tu. Makan dengan sudu pun boleh. Kalau kita nak keluarkan seketul, nak potong pun boleh. Memang cantik sikit adunan ni. Sebab kita dah masak dengan kental dan ikat. Okey, terima kasih. Selamat mencuba.